Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Ehsan Yahya dan ini Buletin Awani Khas Sabah Memilih. Sebanyak 11 kerusi ditandingi Barisan Nasional BN, Perikatan Nasional PN dan juga Parti Bersatu Sabah atau PBS dan menyaksikan pertembungan sesama sendiri selepas semua parti mengumumkan senarai calon dan juga kerusi masing-masing. Dan melihat kepada secara keseluruhan, seramai 84 calon bakal bertanding mewakili Barisan Nasional, PN dan juga PBS untuk merebut 73 kerusi yang dipertandingkan pada PRN negeri yang akan berlangsung 26 September ini. Dan dalam pada itu, BN bertanding paling banyak kerusi dengan 40 kawasan, masing-masing 31 ditandingi UMNO, diikuti 5 sebenarnya oleh Parti Bersatu Rakyat Sabah atau PBRS dan juga 4 daripada MCA. Manakala PN pula bertanding di 29 kerusi yang masing-masing 19 parti Pribumi Bersatu Malaysia dan diikuti oleh 8 oleh Parti Solidariti Tanah Airku. Dan juga kalau nak dilihat kepada peratusan dan juga Parti Warisan Sabah, Warisan dan juga rakan sekutunya DAP pula, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu atau UKO dan juga Parti Amanah Negara ataupun Amanah mengumumkan seramai 66 calon yang akan bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah 26 September nanti. Dan juga Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal berkata bagaimanapun PKR yang juga rakan sekutu warisan akan mengumumkan sendiri dan juga kita akan melihat kepada mungkin 7 kerusi yang akan ditandingi oleh PKR dalam PRN Sabah yang akan bermula sebenarnya rentak dan juga coraknya esok. Tetapi kalau kita melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, dua perkara dan juga dua aspek utama yang nak saya bawakan kepada anda adalah berkaitan dengan personaliti calon. Yang pertamanya, yang kedua adalah berkaitan dengan identiti parti. Di antara kedua-dua elemen dan juga interpretasi besar ini, yang mana menjadi pilihan rakyat Sabah dan juga pengundi di Sabah secara umumnya. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita bercakap berkaitan dengan keadaan dan juga situasi di Sabah, pastinya polis diraja Malaysia di antara anggota dan juga agensi yang terlibat dalam memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Dan sebenarnya polis bersiap sedia dalam menghadapi pilihan raya negeri Sabah yang berlangsung dan mempunyai kekuatan anggota yang mencukupi bagi memastikan kelancaran proses pilihan raya itu. Dan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur berkata semua prosedur operasi standard terutamanya berkaitan dengan SOP bagi menghadapi PRN Sabah sudah dibentangkan dan diberikan kepada semua unit untuk dipatuhi. Kita dengarkan apa yang disebut oleh Tan Sri. Persiapan mantap. Kita sudah bersedia, ya. Saya telah pun bercakap dengan Pesuruhjaya Polis Sabah. Kekuatan yang sedia ada di Sabah itu sudah memadai, cuma dia minta ada sedikit lagi supporting staff untuk ada kerja-kerja tetapi untuk menjaga keselamatan am Sabah sempena dengan pilihan raya negeri ini memadai dengan kekuatan yang sedia ada daripada pasukan gerakan am, pasukan Marine, kita memang sedia ada di sana, ya, dan cukup untuk menampung keperluan yang besar itu. Setiap sudut dan juga setiap tempat dan juga mereka yang bertanggungjawab telah pun mengambil peranan untuk memastikan perjalanan pilihan raya negeri Sabah itu berjalan dengan baik dan juga lancar. Dalam masa yang sama, parti politik sudah mengumumkan senarai calon dan juga kita percaya Suruhanjaya Pilihan Raya SPR juga telah melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin. Tetapi dalam konteks dan juga peranan hari ini, kita nak melihat kepada apa yang dimahukan rakyat, apa yang dimahukan oleh pengundi khususnya. Mantan Naib Presiden Parti Gerakan Tan Sri Liew Yun Fah mengumumkan bakal bertanding pada Pilihan Raya Negeri PRN kali ini selepas 15 tahun berehat dan penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Merotai pada 2004 itu akan bertanding atas tiket Parti Harapan Rakyat Sabah atau Harapan Rakyat yang baru diterajuinya selaku Presiden. Pada sidang media sama, beliau turut memaklumkan Harapan Rakyat akan bertanding di 3 lagi kerusi DUN di dalam Parlimen Tawau dan Kalabakan.
Selain Yunfa di Don Merotai, turut dicalonkan adalah Arifin Kasim di Don Balong, Yap Yin Hao di Don Sri Tanjung serta Wong Jin Sun di Don Kukusan. Parti ini diwujudkan kerana kita pentingkan daerah Tawau pembangunan dulu. Kerana Tawau sudah cukup lama ketinggalan. Kita perlu cari yang baru. Usaha untuk contoh daripada ekonomi dan sebagainya. Yang hari-hari saya rasa media sudah lihat dan sedia maklum bahawa pelancongan berapa ratus juta, puluh juta masuk ke Sabah. Tetapi Tawau tidak dapat nikmati. Mengulas lanjut katanya parti yang diterajuinya itu tidak akan bergabung dengan mana-mana parti lain namun bersedia memberi sokongan kepada kerajaan pemerintah. Kami tidak terikat ke mana-mana parti, tetapi kami menyokong kerajaan pusat jika kerajaan pusat menjaga kami. Menjaga rakyat Sabah, Tawau, khususnya Tawau. Beliau memaklumkan parti itu kini mempunyai hampir 5,000 ahli berdaftar terutama di sekitar daerah Tawau. Jadi apa sahaja yang disebut oleh ahli politik mahupun calon yang akan bertanding pada PRN ini dilihat sebagai janji awal. Tetapi adakah untuk kita melihat ke depan aspirasi yang dibawa oleh parti politik ini dapat memenuhi apa yang dimahukan oleh penduduk dan juga pengundi Sabah? Itu persoalan besar yang perlu kita huraikan dan juga kita ketengahkan dan juga kita mampu untuk menilai bagaimana perjalanan parti politik dan juga ahli politik ini dalam memastikan aspirasi rakyat itu dapat dicapai. Jadi kita nak terus saja ketika ini bersama dengan Asim Hassan, editor Astro Awani yang telah lama pun sebenarnya berkampung di Kota Kinabalu di Sabah dan hari ini cukup istimewa berlatar belakangkan Gunung Kinabalu walaupun ada awan sedikit di sana tetapi visualnya cukup cantik ketika ini Asim. Tetapi adakah secantik perjalanan politik di Sabah ketika ini terutamanya menjelang esok? Baiklah, terima kasih Ehsan di Bukit Kewangan dan pastinya pemandangan cantik di belakang saya dengan keadaan angin sepoi-sepoi bahasa dengan suhu sekitar 21 darjah Celsius ini cukup sejuk dan cukup mendamaikan. Tetapi tidak sama dengan calon-calon yang akan dipertandingkan yang akan bertanding pada pilihan raya negeri Sabah kali ini. Penuh dengan kejutan, penuh dengan konflik politik, bukan saja melibatkan gabungan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, tetapi juga melibatkan kerajaan Parti Warisan dan Warisan Plus itu sendiri. Dan mungkin boleh saya bawakan sedikit mengenai lawatan kerja Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang hari ini ada mengadakan pertemuan tertutup bersama kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan Barisan Nasional pada pagi ini. Dan beliau yang juga, Tan Sri Muhyiddin yang juga Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia merangkap pengerusi PN, tiba pada pukul 10.30 pagi diiringi pemimpin kanan Parti Komponen Barisan Nasional itu dan Perikatan Nasional. Pertemuan itu juga turut dihadiri Presiden Barisan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan juga Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STAR dan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan juga ada juga Presiden SAPP Datuk Seri Yong Tek Lee. Dan Ehsan, bila kita melihat kepada pertemuan yang secara tertutup yang diadakan oleh Perdana Menteri itu, ini adalah mengenai pertindihan beberapa kerusi di antara parti-parti komponen dan juga kedua-dua gabungan iaitu Perikatan Nasional dan Barisan Nasional itu sendiri. Apa yang pasti, saya yakin Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama pimpinan Barisan Nasional, STAR dan juga SAPP itu sudah pasti akan memikirkan atau mencari kaedah penyelesaian terbaik bagi mengatasi masalah pertindihan kerusi yang kalau boleh saya lihat antara yang selepas je sidang media Barisan Nasional semalam UMNO dan juga kenyataan media daripada Parti Bersatu Rakyat Sabah PBRS dan juga Perikatan Nasional itu berlaku 3 pertindihan kerusi iaitu kerusi Tulit, Sok
dan juga penginatan, Ihsan. Asim, kalau kita melihat kepada dua aspek, saya membawakan mungkin kepada personaliti calon baru atau lama, pastinya ada yang memenuhi senarai calon yang telah pun diumumkan. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan parti, yang mana mungkin ada sesetengah parti menggunakan logo parti yang lain untuk bertanding. Tetapi dalam melihat kepada landscape dan juga keadaan di Sabah, politik di Sabah, adakah kedua-dua ini yang mana satu memainkan peranan yang cukup besar, personaliti calon itu sendiri, ataupun yang kedua adalah berkaitan dengan parti apa yang dibawa oleh calon berkenaan? Bagi pengamatan saya dan pandangan peribadi saya sendiri, ya Ihsan, daripada cakap-cakap saya bersama bercerita, bersembang bersama penduduk atau masyarakat akar umbi di bawah, iaitu pengundi, rata-rata mereka melihat kepada calon itu sendiri, yang mana sekiranya calon itu adalah seorang yang ditampilkan itu boleh berwibawa dan boleh membantu mereka keluar daripada apa sebarang masalah pun, sudah pasti calon itu akan dipilih dan akan menang pada pilihan raya kali ini. Dan ingin juga saya bagi contoh adalah apabila kita melihat pengumuman daripada UMNO Barisan Nasional itu sendiri, yang mana menampilkan hampir ke 90%, 90 ke 95% adalah calon muka baru, dan ini merupakan game changer baru bagi Barisan Nasional atau UMNO itu sendiri dalam memastikan sokongan ke atas mereka pula kali ini lebih tinggi berbanding parti warisan contohnya atau yang lain-lain. Itu apa yang dikatakan oleh Perusi Badan Perubahan UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Mukhtaradin, dan beliau juga pada sidang media semalam yakin calon-calon yang diketengahkan itu boleh mengemudi sekaligus membawa aspirasi rakyat itu sendiri, Ihsan. Dan juga Asim, mungkin kalau boleh saya tanyakan berkaitan dengan keadaan dan juga situasi semasa. Asim telah membuat liputan berkaitan dengan elektrik yang ada menggunakan pelita, berkaitan dengan air contohnya, dan juga berkaitan dengan mungkin ada setengah kawasan dengan tak ada jaringan internet dan juga jalur lebar dan sebagainya. Itu realiti yang dihadapi oleh masyarakat di Sabah. Tetapi perjalanan Asim ke daripada Kota Kinabalu dan menuju ke Kinabatangan dan sempat singgah di Kundasang ketika ini, apa tujuan dan juga hala tuju utama yang Asim bawa untuk penonton Esok Awani selepas ini? Ya, pastinya Ihsan, kita sejujurnya saya ke Kinabatangan ini adalah untuk melihat kepada proses penamaan calon itu sendiri, yang mana saya akan memberi fokus kepada kerusi baharu di Kinabatangan, Dun Lamak itu sendiri. Selain daripada itu, saya juga akan membawakan kisah-kisah atau melihat kepada situasi sebenar masyarakat di kawasan Dewan Undangan Negeri Kuamut di dalam Parlimen Kinabatangan itu sendiri. Mungkin selain daripada itu, saya akan bergerak kemudiannya ke Libaran dan kemudiannya ke bahagian Tandik dan juga Kota Marudu. Dan apa yang pasti, seperti yang Ihsan tanyakan itu, tujuan utama saya itu adalah untuk membawakan apa permasalahan rakyat selain daripada kempen-kempen calon-calon pada pilihan raya Sabah ke-16 kali ini. Dan juga Asim, akhir sekali, pelbagai kawasan dan juga tempat daerah yang telah Asim pergi ke Kundasang, ke Kota Marudu, dari Kota Kinabalu dan ke Kinabatangan. Tetapi gunung di belakang Asim itu, adakah Asim pernah sampai ke puncaknya? Saya tak pernah sampai lagi, Ihsan. Tak sampai lagi mendaki. Okey. Baik, terima kasih Asim. Cantik pemandangan itu. Itu adalah satu suasana dan juga keadaan di Sabah. Pastinya Sabah antara kawasan dan juga tempat pelancongan yang cukup popular, terutamanya di Kundasang dan juga di kaki gunung Gunung Kinabalu berkenaan. Terima kasih Asim Hassan, dan kita akan bersama lagi Asim sepanjang tempoh Pilihan Raya Negeri Sabah sehingga 29 September nanti. Kita berrehat seketika, kembali selepas ini dalam Sabah Memilih.
Baik, kembali dalam Buletin Awani Khas, Sabah memilih. Percaturan berkaitan dengan Sabah ini kita telah lihat beberapa bulan kebelakangan ini, tetapi penentuannya kita akan dapat saksikan dalam beberapa tempoh minggu ke depan nanti. Selepas berlakunya pilihan raya negeri Sabah 29 September. Tetapi menjelang esok, kita telah pun melihat, kita mendengar dan juga kita membaca siapa sebenarnya calon yang mewakili kawasan, tempat dan juga parti masing-masing. Dalam dua elemen dan juga konteks ini, mestinya rakyat Sabah dan juga pengundi Sabah berdepan dengan satu tugas berat untuk memilih siapa wakil rakyat mereka, siapa kerajaan negeri mereka yang akan memimpin dalam tempoh tahun yang mendatang sebagai sebuah negeri yang mungkin dapat menyaingi negeri-negeri lain dan menjadi antara negeri yang termaju selepas ini dan menolak segala mungkin kesengsaraan, menolak kepada keadaan yang tidak baik sebelum ini dan sebagainya untuk melihat Sabah lebih maju di masa akan datang. Jadi kita nak terus saja bersama dengan Syafiqah Zairina S. Samzaini yang merupakan bekas ahli Parlimen Belia Sabah. Hello, Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Syafiqah sekali lagi dan pastinya kita akan bersama dengan Syafiqah selagi tak selesai pilihan raya negeri Sabah ini, pastinya kita akan sentiasa bersama untuk melihat dan juga menganalisis mungkin keadaan dan juga situasi semasa. Selepas pengumuman calon yang dibuat semalam, baik daripada Barisan Nasional, Bersatu, PKR dan juga Warisan Plus khususnya, apa yang Syafiqah boleh katakan berkaitan dengan ini muka-muka calon yang akan mewakili setiap parti dan juga kawasan untuk kerajaan negeri Sabah nanti? Terima kasih. Okey. So, lepas pengumuman barisan-barisan calon kemarin, saya lihat memang banyak muka-muka baru, ada sedikit anak muda, tetapi yang agak mengecewakan adalah calon-calon wanita sangatlah sikit. Kalau kita tengok UMNO daripada 31 kursi yang mereka akan bertanding, hanya ada dua calon wanita. Lepas tu kalau kita tengok Warisan Plus pula, daripada 73 kursi, kita tengok hanya ada 6 ataupun 8 calon wanita yang diletak. So that was a little bit disappointing, especially as we hope to see yang lebih banyak calon-calon wanita diletak, especially sebab calon-calon wanita-wanita ni banyak menjadi penggerakan di akar umbi. Kalau kita tengok nanti yang berkempen ni pun banyak wanita yang akan bergiat aktif berkempen. So it's a bit disappointing to see that there's very little women candidates this time. Syafiqah, bila Syafiqah sebut tadi banyak wanita yang akan turun berkempen, itu jelas memang pilihan raya sebelum ini itulah suasana dan juga keadaannya. Tetapi kalau kita nak menyebut di sebalik kejayaan seorang lelaki, wanita adalah tulang belakang dan juga yang berada di belakangnya. Tetapi kekecewaan yang Syafiqah lahirkan itu mungkin antara bukti mengapa dan juga apa alasan yang mungkin Syafiqah lihat bahawa golongan wanita mungkin kurang ditonjolkan dalam calon kali ini? Mungkin sebab banyak parti belum bersedia untuk terima wanita sebagai pemimpin. Mereka masih takut untuk letak wanita sebagai calon sebab mereka tidak yakin wanita boleh menang. Walaupun seperti yang dicakap tadi, wanita ni di setiap belakang lelaki, wanita tu adalah tulang belakang lelaki kan. Tapi I mean, we live in 2020, we talk about digitalization, we talk about female empowerment, we talk about equality. So there's nothing wrong about women being a leader, because especially the woman touch, when it comes to leadership, it's different. There's warmth, and the woman, women, we care about the people. So usually bila wanita yang jadi pemimpin, they care about the best interest of the people. Dan juga Syafiqah, bila kita bercakap berkaitan dengan belia, anak muda dan sebagainya, ini retorik lama dalam politik. Setiap waktu dan juga masa kita bercakap berkaitan dengan apa perjuangan anak muda, apa yang anak muda mahukan, dan bila di akhir nanti keputusan dan juga nilaiannya, kita melihat tiada penganugerahan ataupun penglibatan anak muda yang cukup besar dalam politik khususnya. Adakah Syafiqah melihat kepada setiap masa cerita anak muda ini perlu dibawa dalam cerita-cerita politik, terutamanya berkaitan dengan pilihan raya ini? Sudah pasti cerita-cerita anak muda ni perlu dibawa sebab
the voice of the young is the voice of the future, and then it is the young that will actually lead the future. Pada masa yang akan datang kan. So kita harap ada suara-suara muda ni yang diketengahkan. Lepas tu anak-anak muda bukan juga mau apa juga, bukan mau yang terlalu besar. Kita hanya mau things like basic infrastructure, for example a more stable supply of water, bekalan elektrik yang lebih bagus, infra telco, lepas tu jalan-jalan raya. So those are the things that we need. For example, yang baru-baru ini adik Viviana heboh dalam media mengenai dia terpaksa panjat pokok untuk duduki peperiksaan kan. Those are the things that youth want. It's not, we don't want anything fancy. Dan juga suara ini harus dibawa, tetapi kalau ada ataupun tidak, belia dan juga masyarakat muda perlu juga memilih. Tetapi kalau dua aspek utama yang saya mungkin boleh utarakan kepada Syafiqah berkaitan dengan ini mungkin daripada sudut dan juga sudut pandang Syafiqah sendiri sebagai anak Sabah dan sebagainya, personality calon itu bagaimana ia membawa makna besar kepada pengundi di sana dan juga lambang dan juga identiti parti politik itu sendiri. Bagaimana masyarakat dan juga rakyat Sabah melihat kepada kedua-dua aspek ini, Syafiqah? Okay. It depends on the geografi tempat tu. Kalau kita tengok di pedalaman, sememangnya lambang logo parti itu memainkan peranan yang sangat besar. Ada setengah kawasan di Sabah ni kalau dia tengok lambang dacing tu memang dia tidak kisahlah siapa calon tu, dia memang terus stick yang itulah kan. Tapi kalau kepada urban area, kawasan-kawasan yang lebih banyak belia, yang lebih banyak orang muda, mereka melihat pada calon. Melihat kepada personality calon tu, sama ada calon tu boleh memimpin, sama ada calon tu dekat pada akar umbi. So, it depends on the geography of the place and then the demographics of the place juga. Syafiqah, setiap kali pilihan raya, tak kisahlah pilihan raya negeri, pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil sekalipun, banyak kata-kata ataupun janji-janji yang diberikan. Tetapi melihat kepada hasilnya mungkin ada yang tidak mencapai dan juga tidak menepati apa yang disuarakan sebelum ini. Tetapi dalam tempoh dan juga keadaan sekarang ini, apakah Syafiqah melihat kepada Sabah yang lebih baik dan juga Sabah maju selepas ini? Sudah pasti sebagai anak muda Sabah, sebagai orang Sabah sendiri, saya mengharapkan selepas pilihan raya ini kita lihatlah pembangunan yang lebih mampan, pembangunan yang betul-betul menjamin kelestarian hidup orang-orang Sabah ni. Tidak maulah calon-calon yang menjanjikan bulan bintang, lepas tu bila sudah menang tiada satu pun yang ditunaikan. Itu bukan pemimpin yang kita harapkanlah di Sabah ni. Tapi jadi sebab tu kali ini kita harap calon-calon bila diorang bagi manifesto, kita harap diorang bagi manifesto yang lebih realistik, utamakan kemudahan-kemudahan asas, lepas tu barulah cakap benda-benda seperti IR4, artificial intelligence. How do we talk about artificial intelligence kalau di Sabah ni elektrik sama air pun tidak cukup kan? Dan juga kalau disebut berkaitan dengan demokrasi, mungkin ada pertembungan di antara parti-parti politik yang bertanding di sesuatu kawasan walaupun di dalam kem yang sama. Bagaimana Syafiqah melihat kepada keadaan dan juga situasi ini, terutamanya dalam kita melihat suasana politik yang lebih baik? That wasn't very good to begin with, especially dengan situasi politik yang kita ada sekarang ni, di mana kerajaan yang ada dulu, the reason why the kerajaan boleh bertukar-tukar was because of they only have simple majority. So to ensure that kerajaan ini tidak lagi bertukar-tukar, tidak ada politik kata, tidak ada lagi bertukar tangan, at the very last minute kita kena pastikan ada satu parti yang betul-betul ada majority yang besar, kemenangan yang besar untuk pastikan there's no more changes. Esok hari ini ketua menteri lain, besok ketua menteri lain. So, bila ada parti-parti yang sepatutnya under one same coalition tapi mereka bertanding di kawasan yang sama, kita lihat, we see that as tidak ada persefahaman di antara parti-parti itu. So, that's a bit disappointing because we need stability for the future and we want a political party yang betul-betul ada majority yang besar bila diorang menang dan boleh membangunkan Sabah sebaik-baiknya. Dan Syafiqah, soalan akhir saya mungkin menjelang esok dan juga dalam tempoh beberapa minggu sehingga 29 September nanti, apa aktiviti Syafiqah terutamanya dalam berkaitan dengan politik dan juga mungkin ada aktiviti sepanjang kempen ke bagaimana?
Yes, betul. Okay, jadi sepanjang 2 minggu yang akan datang ni, saya juga akan aktif berkempen di pedalaman-pedalaman. Lepas tu pada minggu depan ada program Undi Sabah in which I will also be speaking in the forum. So kita harap through that event kita harap banyak anak-anak muda, banyak rakyat-rakyat Sabah yang akan keluar mengundi sebab we know that because of COVID with the rising cases, a lot of people are discouraged and also because of the politik yang lompat-melompat ni banyak orang tidak mau mengundi kan. Jadi kita harap there's gonna be a big voter turnout. So saya akan turut berkempen bersama parti saya masuk ke pedalaman untuk berjumpa dengan akar-akar undi. Betul, turut berkempen dan juga kita pun mengharapkan agar seluruh penduduk dan juga pengundi Sabah dapat keluar walaupun mengikuti dan juga menetapkan SOP yang telah ada. Itu paling penting untuk kita pastikan. Terima kasih Syafiqah Zarina S. Samzaini, bekas ahli Parlimen Beria Sabah bersama dengan kami di Esrawani. Sekian dulu untuk Sabah Memilih waktu ini. Saya Sanahya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.